Rupa makhluk yang menumpang tu, bentuknya macam seorang perempuan. Muka dia ni pucat, putih. Boleh nampak segala bentuk urat ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar geng-geng malam mistik semua? Aku harap korang sihat-sihat selalu ya guys. Di bulan puasa ni. Aku maklum mungkin ada yang keletihan ataupun ada yang kepenatan. Aku pun macam tu juga sebenarnya. Okay guys, malam ni aku nak story satu cerita pasal Highway Plus daripada JB nak ke Kuala Lumpur. Aku harap korang boleh layan cerita aku ni sampai habis. Tak panjang pun ceritanya. Biasa cerita aku ni memang pendek-pendek je. Paling lama pun 24 minit, 23 minit lebih kurang macam tu lah. Okay, baru-baru ni adalah seorang kawan aku ni. Dia call aku. Dia cakap yang dia ni nampak hantu dekat tepi Highway Plus kat kawasan Yomping sebelum sampai Pagoh. Aku pun cakap lah kat dia, bulan-bulan puasa macam ni mana ada setan kan? Tapi dia jawab, dia nampak betul-betul depan mata kepala dia sendiri. So aku tanyalah balik dengan dia, yang dia ni nampak hantu yang macam mana? Sampai sungguh-sungguh betul kan, dia call aku semata-mata nak bagi tahu yang dia nampak hantu. Dia cakap kat aku guys, yang dia ni nampak seorang perempuan kat tepi jalan, tepi highway tu, berbaju merah. Lepas tu melambai-lambai dekat dia. Mula-mula dia ingat apa yang dia nampak tu mungkin cuma manusia biasa yang tunggu seorang dekat tepi jalan ataupun kereta dia rosak je kan. Tapi guys, tak jauh lepas dia jalan tu, dia jumpa perempuan yang sama melambai-lambai lagi. Kali ni dia perasan memang perempuan tu bukan manusia normal. Sampai 4 kali guys dia melintas dekat perempuan yang sama kat tepi jalan tu. So bila dia dah rasa ragu-ragu macam tu, dia pun bacalah ayat ruqyah sikit dalam hati dia. Lepas tu dia terus dia jalan perlahan-lahan. Lepas tu dah tak ada gangguan lagi dah. Itu adalah pengalaman member aku baru-baru ni guys, yang berlaku ni dekat jalan Yomping Pagoh menuju ke Kuala Lumpur. Ada satu kes ni guys, aku pernah terbaca dekat satu grup Facebook. Aku tak ingat Facebook grup yang mana. Memang betul aku tak ingat. Tapi aku nak ceritakan balik kat korang ni berdasarkan apa yang aku ingat je. Kalau ada orang-orang yang dengar cerita aku ni, kalau salah penyampaian aku ni, aku nak minta maaf awal-awal lagi kat korang. Okay? Korang boleh tegur aku melalui komen. InsyaAllah aku okay je. So sebelum aku nak start cerita malam ni, yang mana belum subscribe aku tu, bantu aku tekankan button subscribe tu dulu. Jangan lupa like and share sekali cerita-cerita aku ni guys. So tunggu apa lagi? Aku pun tak nak meleweh panjang-panjang. So let's jump to the story guys. Let's go. Kisah ni berlaku pada tahun 2016 kalau tak salah aku lah. Masa tu Mira dan suaminya ni daripada JB nak bertolak balik ke Kuala Lumpur. Mira kata dia ke Johor Bahru ada urusan keluarga yang perlu dia selesaikan. So lepas habis selesai urusan tu, dia pun pulang balik ke Kuala Lumpur. Masa dia balik tu lebih kurang pukul jam 6.30 masa tu. Dia keluar daripada Plaza Tol Skudai. Mira yang mula-mula drive masa tu. Diorang berdua ni berhenti sekejap kat R&R Macap untuk berhenti solat dan makan. Lama jugalah diorang berhenti kat situ. Sampai lepas isyak barulah diorang ni mula sambung perjalanan diorang balik nak ke Kuala Lumpur. Lepas sambung perjalanan tu, kali ni suami si Mira pula yang memandu. Si Mira pula duduk kat sebelah sambil tersengguk-sengguk menahan mata yang sedang mengantuk. Sesekali tu terlelap jugalah tidur-tidur ayam. Sebab dah tak tahan sangat dah menahan mata yang dah tak larat tu.
Maaf guys, batuk sikit guys. Kering tekak. Dalam perjalanan tu, tak banyak benda yang diorang ni bercakap. Banyak diam sambil mendengar radio je. Si suami Mira pula hanya fokus pada pemanduan je. Sampailah dekat satu kawasan ni, tiba-tiba Mira ni terjaga daripada lelap. Masa dia sedar tu, dia rasa jalan yang dia lalu tu rasa macam gelap sangat. Tak banyak pun lampu jalan yang hidup kat kiri kanan jalan ni. Mira ni dia terasa pelik. Kenapa kat highway tapi lampu jalan boleh mati pula? Highway pelan ni pun semua orang pun maklum, memang highway yang maintenance dia agak baik. Jarang berlaku kat tepi highway pelan ni kalau lampu dia mati. Lepas tu pula jarak antara kereta diorang ni dengan kereta depan dengan kereta belakang pun agak jauh sikit. Dengan tiba-tiba guys, suami si Mira ni slowkan memandu ke lorong kiri. Terlalu slow sangat pemanduannya tu. Itu yang membuatkan si Mira ni lagi bertambah pelik. Yelah, mana tak peliknya kan? Biasanya kalau kat highway paling-paling tidak pun suami si Mira ni dia akan pecut sampai 120 km sejam. Itu paling slow lah tu. Lagi pula kali ni diorang bawa MPV. Lagilah dia akan tekan minyak pedal tu sampai kalau boleh nak cecak lantai lah. Kali ni just bawa slow je, lebih kurang 60 km sejam. Itu pun tak sampai kata si Mira ni. So secara tak langsung si Mira ni dia jadi macam curious. Dia dah mula rasa macam ada yang tak kena. Timbul dalam hati dia ni. Agaknya ada sesuatu yang aneh kot yang berlaku. Dia tengok muka suami dia. Dalam keadaan gelap-gelap sama tu, dia nampak tangan suami dia terketar-ketar pegang steering. Terketar-ketar. Kenapa pula suami aku ni menggigil ni? Sejuk sangat ke? Tapi aku taklah terasa sejuk sangat. Bisik hati si Mira ni. Tiba-tiba Mira ni terhidu bau hanyir guys. Bau hanyir sangat. Macam bau darah tu. Mira terasa betul-betul tak sedap hati masa tu. Dia nak tanya je kat suami dia, tapi terasa berat pula mulut dia nak menanya masa tu. Dia pandang je muka suami dia tu. Suami dia pula pandang balik dengan rupa yang macam bimbangkan sesuatu. Macam ada sesuatu yang suami dia nak bagi tahu, tapi dia tak nak bercakap. Mira ni masa tu dia dah mula faham sesuatu. Memang ada yang tak kena ni. Memang ada yang tak kena masa tu. Lepas je daripada papan tanda pagar tu, suami si Mira ni mula memecut semula. Bau hanyir tadi tu pun dah mula hilang. Tapi Mira ni masih tak nak bertanya apa-apa kat suami dia. Dalam otak si Mira ni, dia cuba elakkan untuk berfikir pasal perkara-perkara yang seram ni. Dia tak nak fikir pun. Dia cuma anggap mungkin tadi tu suami dia mengantuk sangat. Tu yang mungkin dia drive pelan-pelan agaknya. Tapi pasal tangan terketar-ketar tu, mungkin juga suami dia ni terasa sejuk. Itu yang si Mira ni fikir dalam kepala otak dia. Dia tak nak fikirkan langsung pasal seram. Sampailah dekat air keruh, Mira perasan suami dia ni dah mula asyik menguap je. So Mira ni pun bersuara lah. Dia mulakan borak sambil memicit-micit sikit bahu suami dia tu untuk hilangkan rasa mengantuk suami dia tu. Lepas tu dia tanya dengan suami dia, "Awak okey ke?" Tiba-tiba suami si Mira ni dia macam tersentak. Dia tersentak pula bila si Mira ni sentuh bahu dia. Tapi dia terjawab lah yang mata dia ni tak rasa mengantuk pun. Dia okey je. Dalam hati si Mira ni kesian juga dekat suami dia ni sebab memandu sampai mata mengantuk. Mungkin suami dia ni cover line je lah kan, cakap mata tak mengantuk. Lepas tu dia pun offer lah untuk tukar driver. Tapi suami si Mira ni, dia tak menjawab pun offer si Mira ni untuk tukar driver tu. Sebaliknya guys, dengan tak semena-mena, dia tanya sesuatu kat Mira. "Awak nampak kan apa yang abang nampak tadi?" Si Mira ni jadi pelik dengan soalan suami dia ni. Dia tak faham. Dia jenguk jalan raya yang terang menerang kat luar tu. Kemudian dia toleh kat suami dia balik. "Nampak apa bang?" Suami dia diam sekejap. Lepas tu dia jawab, "Dekat area bukit yang gelap tadi tu, sebelum sampai pagar,
yang masa tak banyak kereta tu, awak tahu tak apa yang abang nampak masa tu? Mira jawab lagi yang dia tak nampak apa-apa pun. Kali ni dia dah rasa macam semacam je tau. Dia dah mula rasa seram sejuk dah. Dah mula rasa tak sedap hati, perut dah mula kecut dah. Bila suami dia bagi tahu yang suami dia ni nampak sesuatu. Suami dia cakap lagi guys, yang dia nampak sesuatu betul-betul menumpang kat dalam kereta, dekat seat belakang. Masa tu suami dia terperasan bila terpandang dekat cermin tengah tu. Sebab itulah kereta yang dia pandu tu tiba-tiba jalan perlahan sangat sebab berat sangat masa tu. Suami dia cakap lagi yang dia dah puas tekan pedal minyak masa tu, tapi kereta tetap tak boleh nak laju. Slow je kelajuannya, tak boleh nak laju lagi dah. Suami si Mira ni sambung lagi. Mula-mula tu dia nampak benda tu just berdiri kat tepi bukit je, masa kat tepi highway Yongpeng tu. Lepas suami dia terperasan yang dia berdiri kat tepi bukit tu, terus benda tu menghilang. Lepas benda tu menghilang, terus tiba-tiba dia terasa kereta dia ni berat sangat. Bila dia toleh je kat cermin tengah tu, Allahu Akbar, rupa-rupanya guys, dia dah ada dalam kereta dah. Masa tu Mira memang tengah nyenyak tidur ni. Masa Mira tengah bangun tu, sebenarnya dia masih lagi duduk dekat seat belakang tu. So macam-macam ayat lah suami si Mira ni baca dalam hati dia, supaya makhluk ni pergi daripada kereta dia. Dalam masa yang sama, si Mira pun bangun daripada tidur tu. Nasib baiklah si Mira ni tak tegur apa-apa masa dia bangun tu. Kalau dia tegur, takut jadi lain lah pula kan. Ini kata suami si Mira ni. Dalam hati Mira ni sebenarnya bersyukur sangat-sangat juga, sebab suami dia ni mampu tenang menghadapi situasi macam ni, tak melatah dan tak hilang kawalan. Dia fikir juga, kalaulah masa tu dia yang memandu, entah apalah agaknya yang akan terjadi. Boleh ke dia jadi macam suami dia ni, tenang je macam tu? Ada hikmahnya juga tukar driver masa kat Macap tadi. Subhanallah. Dalam masa sama, si Mira ni pun bimbang. Dia risaukan kalau suami dia ni masih mengantuk dan penat sangat. So dia fikir lebih baik dia yang sambung drive. Tapi dalam masa yang sama juga, dia sendiri pun rasa takut dengan seriau juga kalau masih ada lagi gangguan lain kan, kalau masa dia tengah drive ni. Ya Allah, hai. Masa tu dia bertawakal je guys. Allahu Akbar. Lepas tu si Mira tanya lagi kat suami dia, sama ada suami dia ni okey ke tak. Tapi suami dia ni hanya menggelengkan kepala je guys. Dia masih terbayang-bayangkan lagi muka makhluk yang menumpang dalam kereta dia masa tu. Mendengarkan macam tu, si Mira ni spontan je dia boleh tanya, takut tak muka dia bang? Dia boleh tanya macam tu guys kat suami dia masa dalam kereta. So mengeluh panjang lah suami si Mira ni bila Mira tanya soalan ni kat dia. Memandangkan si Mira ni dah tanya soalan macam tu, suaminya ni pun ceritalah paras rupa muka makhluk ni yang menumpang kat seat belakang kereta dia tu. Si suami ni cerita detailnya. Rupa makhluk yang menumpang tu bentuknya macam seorang perempuan. Muka dia ni pucat, putih, boleh nampak segala bentuk urat ni. Paling ketara urat pada bibir dia tu. Kalau manusia normal kan, bibir dia ni warnanya kemerah-merahan sikit. Tapi bibir makhluk ni hitam guys, pucat lebam. Dia duduk betul-betul kat tengah-tengah seat belakang kereta diorang ni. Tapi dia duduk je, tak ada pergerakan pun, hanya diam. Lepas tu mata dia pula pandang aja ke bawah. Bajunya pula warna merah. Rambut makhluk ni taklah seserabut macam hantu dalam cerita-cerita seram tu. Lurus, panjang je. Dalam masa yang sama, si suami ni tergerak juga dalam hati nak menegur dan bertanya yang benda ni nak menumpang nak ke mana. Tapi guys, tak terkeluar pun ayat tu daripada mulut dia. Mulut dia ni seolah-olah terkunci rapat serapat-rapatnya. Mendengarkan jawapan macam tu daripada suami dia, berderau jugalah jantung si Mira ni. No wonder lah dia nampak tangan suami dia ni kan menggigil masa tu, masa dekat jalan tu.
tengah pegang steering tu tapi menggigil. Sebenarnya guys, banyak lagi soalan yang dia nak tanya kat suami dia masa tu, tapi bimbang pula dalam keadaan suami dia yang tengah macam tu. Takut-takut soalan-soalan yang si Mira ni bagi tak dapat hilangkan bayangan makhluk tu dalam kepala otak si suami dia ni. Mira takut perkara macam tu berlaku. Bila nampak papan tanda RNR Seremban, suami dia pun bagi signal untuk masuk ke kiri. Diorang berhenti si minyak kereta sekejap. Si suami Mira ni pergi toilet kejap nak cuci muka. Kemudian barulah sambung perjalanan balik ke Kuala Lumpur. Si Mira yang sambung memandu masa tu. Dia tahu suami dia ni dah penat dah. Dengan lafaz doa naik kenderaan dan tawakal, diorang pun sambung perjalanan dia hingga selamat sampai ke rumah. Alhamdulillah. Okay guys, bercakap pasal Highway Plus ni kat kawasan Yomping Pago ni, sebenarnya guys, banyak kisah seram yang aku pernah dengar berlaku kat sini. Kalau cakap pasal makhluk yang menumpang ni, aku rasa bukan kali pertama kejadian macam ni pernah berlaku kat jalan ni. Aku pernah dengar juga kisah keranda terbang kat kawasan ni juga guys. Cuma aku tak ingat sangat pasal storyline cerita ni. Tapi kalau aku ingat balik, aku akan ceritakan kat korang guys. Kalau aku ingat lah. Tapi kalau korang ada pengalaman cerita berkaitan dengan Highway Yomping Pago ni, korang share-share lah kat aku guys. Komen sikit kat dalam ruangan komen tu. Okay guys, sampai sini je malam mistik kali ni. Pendek je malam ni. Sebelum aku nak tamatkan malam mistik kali ni, aku nak buat pengumuman ni. Pengumuman, bukan pengumuman raya. Aku nak buat pengumuman yang aku dah pun buat satu Telegram group. Dan aku dah letakkan linknya dekat bawah ni, dekat kawasan description ni. Aku harap korang bolehlah semakkan diri korang tu dan join group Telegram aku ni. Semakkan diri korang guys. Aku mengalu-alukan. Dan aku juga nak minta bantuan siapa-siapa yang boleh bantu aku jadi admin dalam grup aku tu. Aku takut aku busy ke apa kan. Aku ada seorang dua orang admin yang boleh bantu aku. Mana-mana kawan-kawan aku yang boleh jadi admin untuk aku, boleh PM aku je guys. PM aku. Macam mana korang nak PM tu, korang boleh PM melalui Telegram, korang boleh PM aku melalui Instagram aku, ataupun mana-mana yang korang rasa mudah lah. By the way, aku juga nak bagi tahu kat korang ni, sempena Ramadan ni aku tak buat premier guys, sebab aku takut terkejar-kejar. Takut korang pun terkejar-kejar juga. Mana nak tarawih, mana nak buat amal ibadah, tiba-tiba nak layan premier pula kan. So aku off dulu premier pada Ramadan Al-Mubarak ni. Okay guys, itu je aku nak bagi tahu. Okay, yang mana belum subscribe aku tu, tolong aku guys tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni guys. So sampai sini je malam ni. Korang jangan lupa jaga kesihatan korang tu, jaga diri korang baik-baik. Aku sayang korang semua guys. Aku sayang walaupun aku tak kenal korang, tapi aku tetap sayang kat korang juga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.